Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam. Apa khabar rakyat Malaysia? Nadi denyut suara rakyat bergema di channel ini. Pastinya channel yang terbaik mendedahkan, membongkar, berkongsi keadaan semasa, politik negara Malaysia dan berita-berita yang lain juga. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, like dan share. Okey, komen anda. Siapakah yang menang PRN Johor? Pertama. Kedua, pada pendapat kamu, mampukah Barisan Nasional untuk menang pilihan raya umum ke-15 sekiranya akan diadakan dalam masa terdekat? So, ada dua yang kamu boleh komen. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Hari ini saya membaca banyak artikel sekali lagi dan selalunya yang menarik perhatian saya adalah satu laman web yang ditulis oleh Sahbuddin Hussein. Okey, Sahbuddin Hussein di dalam sahbuddin.com.net. Okey. Yang menarik perhatian, sangat-sangat best membaca sebab dia punya laman web ini memang faktanya mendalam, ya. Faktanya mendalam, penuh dengan tersirat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu saya mau kongsikan satu lagi perkara yang amat penting perlu diketahui oleh seluruh rakyat jelata negara Malaysia. Okey. Tajuk artikel ini pada kali ini ialah 3 golongan pengundi yang jadi penentu dalam PRN Johor. Ini amat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, sila habiskan video ini kerana kita belajar siapakah 3 golongan ini yang akan menentukan kemenangan dalam PRN Johor. Jadi ini amat penting, kamu boleh share supaya kawan-kawan kamu yang jadi calon ataupun yang berkempen perlu ambil perhatian tentang perkara ini. Kalau nak menang, nak kena tangkap 3 golongan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 golongan pengundi dalam pilihan raya negeri Johor pada ketika ini, pada kali ini, yang mampu mencorakkan politik negara Malaysia ke arah politik yang lebih baik. Golongan yang pertama pastinya ialah golongan muda yang berusia 18 hingga 20 tahun. Golongan kedua pula adalah golongan dewasa yang berumur sekitar 21 tahun sehinggalah 29 tahun. Yang akan mengundi buat kali pertama kesan daripada pelaksanaan pendaftaran pengundi secara automatik. Nah, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, dan yang ketiga pula ialah golongan atas pagar. Golongan atas pagar yang mengundi secara pertimbangan yang bebas kerana tidak terikat dengan kesetiaan kepada mana-mana parti politik. Saya fikir yang ketiga ini yang paling penting. Kerana mereka ini tidak melihat kepada parti, tetapi mereka melihat kepada servis, kepada sejarah perkhidmatan seseorang itu ataupun parti tersebut. Okey, dan mereka ini tidak terikat dengan parti. Mereka mau melihat individu. Okey, kita teruskan. Jumlah 3 golongan pengundi besar ini amat besar, iaitu melebihi 700,000 orang. Banyak tu. 700,000 orang daripada 2.7 juta keseluruhan pengundi di Johor yang akan keluar mengundi pada 12 Mac ini. Maafkan saya. Jadi, 3 golongan pengundi ini berpendidikan. Ingat, mereka ini adalah golongan yang berpendidikan. Bukan makcik-makcik kat kampung yang tak berpendidikan. Bukan pakcik-pakcik kat bandar yang tak berpendidikan. Atau mereka ini golongan yang memang intelektual. Bijak, boleh berfikir, boleh membuat pertimbangan dan tidak akan terikat dengan daya-daya daripada mana-mana parti. Okey. Mereka ini berpendidikan. Ramai lulusan college dan university, of course. Ada sebahagian pula daripada golongan profesional. Ada yang menganggur hingga pekerjaan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. 3 golongan pengundi ini bolehlah dianggap sebagai pengundi ekonomi. Pengundi ekonomi. Mereka tidak berminat dengan mana-mana retorik politik perkauman yang sempit atau politik agama yang sektarian. Pengundi-pengundi golongan ini pula memikirkan tentang masalah kehidupan mereka sendiri.
Mereka tak peduli dengan yang lain, yang penting diri sendiri. Isu yang penting bagi mereka ialah pertama soal pekerjaan, kedua jaminan pekerjaan, ketiga isu gaji dan pendapatan, keempat isu kos sara hidup yang lebih tinggi dan masalah perbelanjaan, keluarga serta persekolahan dan masa depan anak-anak mereka. Ini bermakna mana-mana parti politik yang serius untuk mengetengahkan agenda politik untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini akan mendapat sokongan dari golongan pengundi atas pagar dan pengundi muda ini. Manakala parti-parti politik yang memainkan pula sentimen perkauman atau kaum dan agama yang memecah belahkan rakyat untuk memancing undi akan ditolak oleh pengundi-pengundi golongan ini. Ada kebenarannya? Apa komen kamu? Kamu setuju atau tidak? Dalam pilihan raya negeri Johor ini lagi, pengundi-pengundi ekonomi dari kalangan atas pagar ini akan memainkan peranan kuasa politik mereka untuk mempengaruhi parti-parti politik yang bertanding supaya memfokus dalam soal tata kelola pentadbiran negara yang baik dan dasar-dasar ekonomi pro-rakyat. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang jelas membawa agenda rakyat itu, maka mereka lah yang akan menang. Aku setuju. Okey, ditulis oleh Hassan Abdul Karim daripada Ahli Parlimen Pasir Gudang. Okey, jadi ini artikel ini diterbitkan di dalam shahbudin.com.net, tetapi yang ini ditulis oleh seorang ahli parlimen daripada Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim. Apa pendapat kamu? Saya fikir ada kebenarannya, banyak kebenarannya di dalam artikel kali ini. Memang ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang memang boleh membawa perubahan, kemenangan, kekalahan, ataupun secara lebih besar akan mengubah corak politik di negara Malaysia. Saya percaya mereka ini bukan lagi melihat kepada parti politik, tapi mereka lebih melihat kepada perkhidmatan yang diberikan. Apapun, mesti ada parti politik. Kalau tak ada parti politik, nanti susah. Kalau tidak ada kerajaan yang mendapatkan mandat, majoriti yang besar, dengan mandat yang besar, itu susah juga. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, 12 Mac ini, keluarlah mengundi beramai-ramai. Pergilah keluar mengundi beramai-ramai, pastikan seluruh keluarga mengundi ramai-ramai, ikut SOP yang ditetapkan dan undilah parti yang kamu rasa bagus. Calon yang kamu rasa boleh bekerja bagus dan parti yang dapat bersuara, dapat membawa perubahan kepada kehidupan kita di negara Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak supaya anda dapat mendapatkan berita-berita terkini daripada channel ini. Tekan butang notification juga. Okay? So, tagline daripada channel ini, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dah. Bye.